kita laksanakan. Antaranya, jauhilah daripada prasangka buruk, kerana prasangka buruk merupakan dusta yang besar, dan jangan melihat kesalahan orang lain dan jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain. InsyaAllah kita doa sama-sama kali ini juga dalam salah satu doa untuk Arafah kita kali ini, agar kita dapat menjaga hubungan kita sesama manusia dan kita tidak menjarakkan orang dengan mulut dan lidah kita. InsyaAllah sama-sama semua ya. Saya terus akan teman anda sampai jam 12.30 malam nanti. Selepas ini, Langit Arafah kita akan bawakan. Ini dia Simfoni Talbiah. Aku menyambut panggilanmu, tiada yang sekutu bagimu. Setiap gerak amalanku hanyalah keranamu. Tawaf di Kaabah penuh syukur pada rahmat dan kurniaanmu. Mengheret jiwa yang berdosa, menghadap Jirus Maghfirah. Ku terima segala ketentuan darimu, permudahkan segala urusanku. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ku terima segala ketentuan darimu, permudahkan segala urusanku. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Keutamaan hari Arafah itu di dalam sabdanya mengatakan khairul doa yaumul Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah. Dengarkan bicara menarik, perkongsian ilmu bersama Habib Najmuddin Osman Al-Khirit malam 9 Zulhijjah
Medan Pertambahan Ilmu dalam rancangan Langit Arafah 8 Julai 2022 jam 9 malam, pastinya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami, semuanya di IKIM. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu melalui taman syurga, maka ragutlah, yakni perbanyakkanlah zikir untuk mendapat ganjaran. Para sahabat bertanya, apakah dia taman syurga? Baginda menjawab, kelompok-kelompok orang berzikir. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bismillahilladzi la yadur ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadur ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadur ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. La yadur ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Kuala Terengganu 100.2 FM. Anda kini sedang mendengar Ekspresi IKIM bersama Haji Faiz Haji Osman. Miles away, oceans apart, never in my sight, but always in my heart. The love is always there, it will never die, only growing stronger. A tear rolls down my eye. I'm thinking of the time when the day will come, standing there before you, accept this heart of mine, standing in it all, making my tawaf, drinking blessings from your well. The challenge of Safa and Marwa rekindles my iman. Oh, Allah, I am waiting for the call. Praying for the day when I can be near the Kaaba walls. Oh Allah, I am waiting for the call. Praying for the day when I can be near the Kaaba walls. I feel alive and I feel strong. I can feel Islam
purpose all the same. Greeting one another, exalting what you name. Oh, I truly hope one day everyone will get the chance to be blessed with the greatest honor of being called to your noble house, standing in Iram, making matawaf, drinking blessings from your well. The challenge of Safa and Marwa rekindles my iman. Oh, Allah, I've been waiting for the call, praying for the day when I can be near the Kaaba. Oh, Allah, I've been waiting for the call, praying for the day when I can be near the Kaaba walls. لا شريك لك لبيك لبيك لبيك. Oh Allah, I've been waiting for the call, waiting for the day when I can be near the Kaaba walls. Oh Allah, I've been waiting for the call, praying for the day when I can be near the Kaaba walls. Oh Allah, I've been waiting for the call, praying for the day when I can be near the Kaaba walls. Oh Allah, I've been waiting for the call, praying for the day when I can be near the Kaaba walls. لا شريك لك لبيك لبيك لبيك. Bicara bermanfaat berbagai segmen rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terus setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Anda bersiaran waktu ini. Teman-teman, kan saya Faiz Haji Osman, insyaAllah untuk kita bawakan satu lagi bicara, dan kita ada siaran khas hari ini. Kita rehat seketika untuk forum bicara ad-din. Kita beri laluan untuk siaran istimewa musim haji, dan insyaAllah dalam istimewa Hari Arafah juga kita akan bawakan pada malam ini rancangan Kita Langit Arafah. Saya harap anda dapat bersedia untuk ikuti rancangan ini, kembara ilmu di Taman Ilmu ini, insyaAllah, sehingga sejam lebih kurang untuk kita bicarakan rancangan Langit Arafah kita bawakan pada kali ini untuk musim haji 1443 Hijri 2022 Masihi ini, insyaAllah. Dan kita harap sahabat-sahabat kita, mungkin dalam waktu ini ada sahabat kita yang dalam perjalanan dah nak masuk ataupun dah ada di bumi Arafah pun sendiri. Semoga dipermudahkan urusan ibadah mereka, diberkati, dipelihara mereka dalam kebaikan, diberikan kesihatan untuk beribadah untuk kemuncak ibadah haji kita tahun 1443 Hijri ini. Kita bawakan tetamu kita untuk berkongsi bicara ilmu dalam perkongsian Kita Langit Arafah kali ini bersama dengan Habib Najmuddin Osman Al-Khirit, dah pun bersama kita dalam talian. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sihat Habib?
Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, insyaAllah kita nak bawakan rancangan Langit Arafah kita kali ini untuk sama-sama kita mengisi hari-hari kita sama ada sahabat kita yang mungkin berada di tanah air yang tak dapat tahun ini berada di tanah suci, berada di bumi Arafah untuk mengikuti hari wukuf di Arafah itu, tapi ada kesempatan untuk kita melakukan banyak amalan, banyak ibadah yang boleh kita lakukan, dan insyaAllah kita nak dengarkan banyak bicara. Anda boleh terus menonton menerusi Facebook Live IKIM FM, di YouTube channel kita IKIM, dan juga dengarkan dekat radio macam biasa di laman web rasmi dan pelbagai platform yang dah kami sediakan untuk ilmu ini, dan saya harap anda dapat sebar-sebarkan apa juga manfaat yang anda dapatkan di radio IKIM ini bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Habib, untuk kita mulakan pada bicara Langit Arafah kita kali ini, kenapa kita nak ambil kesempatan sekalipun kita tak berada di bumi Arafah, apatah lagi sahabat-sahabat kita yang berada di bumi Arafah, ataupun mungkin kita ada kenalan-kenalan yang tahun ini alhamdulillah rezeki dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi duyuf rahman, berada di tanah suci untuk melakukan ibadah haji, dan kita nak sama-sama ambil kesempatan mereka di sana. Mungkin ada kiriman-kiriman yang boleh kita kirimkan buat mereka. Ini antara perkara-perkara yang boleh kita rebut peluang Habib antaranya. Silakan Habib bicara Langit Arafah kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Terima kasih kepada DJ Faiz Haji Osman. Masya-Allah, tabarakallah. Saya pun rindu dengan DJ Faiz. Lama tak bersiaran kita. Sebelum ni kita bersama kan. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah kerana setiap perkara yang baik itu Allah pertemukan kita bersama. Itu yang kita kena bersyukur. Jadi para pendengar radio IKIM yang dirahmati oleh Allah, setiap kali kita buka radio dan kita dengar siaran IKIM ni, sebenarnya Allah gerakkan hati kita ni untuk dapat ilmu, dapat manfaat. Jadi itu bermakna mudah-mudahan tanda Allah sayang kat kita. Apatah lagi apabila kalau kita bicara tentang satu hari yang istimewa. Ya, Faiz, kalaulah kita nak cerita tentang hari Arafah, kita cuba bayangkan tentang bonus ya. Sebab apa? Sebenarnya setiap hari, setiap waktu ni ada saja kurnia Allah. Kan? Ketika Nabi mengatakan inna fi ayyami dahrikum la nafahat ala fata'arrudu laha. Sesungguhnya dalam hari kamu itu ada saja waktu yang ada kurnia Allah, maka hendaklah kamu berusaha untuk mendapatkannya. Nabi suruh begitu. Maknanya setiap hari ni, setiap waktu pun sebenarnya ada kurnia Allah. Tapi dalam kurnia yang selalu dikurniakan oleh Allah, ada pula yang specialnya. Masya Allah. Kan? Jadi, lepas dalam special tu, kalau kita cerita pasal hari Zulhijjah, Zulhijjah pula, ketika disebutkan tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah untuk seorang hamba buat amal soleh berbanding daripada awal Zulhijjah, daripada 1 hingga 10 Zulhijjah. Oh, iaitu pun dah hebat dah. Dikatakan adalah hari yang Allah suka hambanya buat amal soleh. Hebatnya Allah ni berikan kepada kita kesempatan tu. Tapi dalam 1 hingga 10 tu pula ada pula yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW sebut afdalul ayyam yaumul Arafah. Seafdal hari itu adalah hari Arafah. La ilaha illallah. Dalam kurnia, dalam keistimewaan ada yang lebih istimewa lagi. Apa maknanya? Kalau kita ni sebagai hamba yang faham, maknanya betapa Allah ni sayang betul, kasih betul kat kita, sentiasa beri hadiah kat kita, sentiasa nak berikan kita kurnia yang cukup besar. Dari satu waktu dari Ramadan kita ada lagi, daripada Syawal ada kurnia tak habis sebenarnya. Jadi kalau kita ni orang yang beriman, sudah tentu kita sebenarnya melihat itu sebagai tanda kasih sayang Allah SWT kepada kita. Dan tak perlu sebenarnya kita nak tanya mana yang lebih utama, yang mana lebih afdal. Kalau kita tak ada yang itu, lama-lama kita tinggal. Apa yang terbuat semua, tak terbuat semua. Kita kena pandang semuanya adalah merupakan hadiah dan semua, dan kita ambillah peluang sebaik-baik mungkin untuk mendapatkan dan melaksanakan kesempatan itu. Itu yang kita nak mukadimah kita lah. Sebagai apa, kita sama-sama nak himbau, nak ajak, nak biar diri kita ni faham betapa kita ni Allah sayang betul, sehingga kita sebenarnya ambillah hadiah yang Allah tawarkan kepada kita. Apabila kita bicara tentang hari yang kita sebutkan tadi adalah afdalul ayyam, semulia-mulia hari yang juga disebutkan
disebutkan dalam riwayat yang sahih oleh Ibnu Khuzaimah dan juga Al-Baihaqi, dikatakan dalam hadis itu a'zamal ayyami indallahi yaumul nahar summa yaumul qarn. Hari yang agung di sisi Allah ada hari raya korban, dan juga kemudian hari di Mina, hari ke-11. Jadi tadi pun dikatakan hari Arafah hari yang afdal, ini juga disebutkan hari yang mulia juga. Bermakna demikian besarnya daripada kurnia Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya. Jadi kalau dibicarakan tentang hari Arafah, juga disebutkan hari di mana Allah Subhanahu Wa Taala paling banyak melepaskan hamba-Nya daripada api neraka. La ilaha illallah. Sebabnya hari yang disebutkan ma min yaumin aktsara min ayyatika Allah fi 'abdan min an-nar min yaumi Arafah. Kata Sayyidina Aisyah ketika riwayatkan daripada Nabi SAW, tiada hari yang Allah banyak membebaskan hamba-Nya daripada neraka melebihi daripada hari Arafah. Ini hari yang kita nak bicarakan, hari yang paling banyak Allah lepaskan hamba-Nya daripada api neraka. Walaupun ada yang mengatakan, adakah itu hanya kepada mereka yang sedang wukuf di Arafah saja kan? Yang tu. Tapi para ulama juga mengatakan bahawa kurnia Allah itu luas. Maka peluang itu diberikan, dan buktinya ya, orang yang wukuf di Arafah itu pastilah kelebihannya itu luar biasa, kerana mereka melaksanakan ibadah yang hebat yang namanya haji. Dan haji itu yang Nabi kata al-hajju Arafah, haji itu dia punya puncaknya adalah wukuf di Arafah. Maka sudah tentulah kedudukan orang yang wukuf di Arafah itu adalah sangat luar biasa, sehingga dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan sesungguhnya Allah membanggakan hamba-Nya yang sedang berada wukuf di Arafah itu kepada para malaikat. Sehingga Allah mengatakan, tengok hamba-Ku sambut datang dengan susah payah dalam kusut masai dan berdebu. Kemudian Allah mengatakan, apa yang mereka inginkan? Pertanyaan Allah itu bukan bermakna Allah tak tahu, tetapi untuk menunjukkan betapa besarnya kurnia Allah kepada mereka yang wukuf di Arafah itu. Apa sahaja yang mereka minta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selain dari akan diberikan keampunan dan dilepaskan dari neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pun begitu, keampunan itu tidak terbatas kepada mereka. Buktinya Nabi mengatakan bahawa orang yang tidak wukuf di Arafah disunnahkan untuk puasa hari Arafah. Nampak? Jadi bermakna tidak dihadkan hari Arafah itu, kemuliaan itu hanya untuk orang yang wukuf di Arafah, tapi untuk siapa sahaja daripada mereka yang berada pada hari Arafah, mereka berpeluang untuk mendapatkan keampunan Allah. Dengan cara yang mana? Di antaranya dengan berpuasa. Sebab Nabi mengatakan, orang yang berpuasa pada hari Arafah, maka aku merasakan bahawa mereka akan diampunkan setahun dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Bermakna orang yang puasa pada hari Arafah ni, dia akan mendapatkan keampunan setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Atau kita kata 2 tahun lah. Kan? Itu adalah merupakan daripada keutamaan daripada berpuasa pada hari Arafah. Jadi kita nak ajaklah kepada para pendengar, kita ambillah peluang ni untuk kita dapat berpuasa pada hari Arafah. Kan, supaya kita dapatkan daripada keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi SAW mengumumkan daripada keutamaan hari Arafah itu di dalam sabdanya mengatakan khairul doa yaumul Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah. Nabi tak kata sebaik-baik doa adalah orang yang wukuf di Arafah, tapi Nabi kata sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah. Maka difahami di situ bahawa bukan hanya untuk orang yang wukuf di Arafah, tapi di mana pun orang itu berada dan dia berdoa pada hari Arafah. Dan hari Arafah ni maknanya 9 Zulhijjah lah ya. Dia makna maka dia berdoa pada hari yang paling afdal dan paling mustajab doa. Kan, sebab tu disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa
sebaik-baik ucapan yang aku ucapkan. Khairu ma qultu wan nabiyyuna min qabli. Sebaik-baik apa yang aku ucapkan dan apa yang diucapkan oleh nabi-nabi sebelum aku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi ada amalan-amalan yang Nabi SAW ajarkan kepada umat dia secara umumnya, iaitu bukan hanya yang berada di Arafah, bahkan yang berada di luar Arafah, untuk mereka mengambil peluang untuk beramal pada Yaumul Arafah yang disebutkan dengan seafdal hari, dan sebaik-baiknya adalah berdoa di dalamnya dan mengucapkan zikir, dan zikir yang terbaik yang kita sebutkan tadi adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi mudah-mudahan sedikit sebanyak daripada apa yang kita sebutkan ini dapat kita fahami akan keutamaan daripada Yaumul Arafah, dan kita dapat untuk sama-sama mempersiapkan diri untuk kita mengambil peluang dan kesempatan ini mengisi akan hari Arafah itu dengan amal-amal yang mulia. InsyaAllah Habib, terima kasih awal ini untuk kita dengarkan berkaitan dengan hari yang sebaik-baik hari yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu tentang Arafah. Kita buat peluang dan macam Habib dah kongsikan hadis berkaitan dengan doa yang terbaik itu adalah pada harinya, bukan pada lokasinya, pada tempatnya. Lokasi itu keberkatannya, satu lagi keberkatan, tapi hari itu pun ada keberkatannya. InsyaAllah kita rebut peluang itu bersama, saya dan juga anda lah. Kita ambil perhatian ini agar mungkin tahun lepas Habib kita rasa jauh, sebab ada mungkin saudara mara kita yang tak dapat, sebab tahun lepas kita tak ada pun jemaah yang hantar ke Tanah Suci. Tapi kali ini mungkin ada sahabat-sahabat kita yang pergi, kita rasa dekat sungguh, dan insyaAllah kita juga doakan keselamatan buat sahabat-sahabat kita yang berada di bumi Arafah. Semoga mereka dipermudahkan urusan, dapat beribadah dengan baik, dengan sempurna insyaAllah, dan insyaAllah semoga diberikan haji yang terbaik buat mereka insyaAllah. Untuk sahabat-sahabat kita di sana, kita berehat seketika. Kembali selepas ni mungkin kita nak dengarkan biasalah Habib selalunya kalau tambah kali ini haji kali ini setelah 2 tahun sahabat-sahabat kita tak dapat pergi, kali diberikan peluang, tapi dalam masa yang sama ia ada sedikit orang kata terhad kotanya dari segi jemaah-jemaah mungkin yang sedikit uzur itu tak dapat berpeluang lagi kali ini. Tapi dalam masa yang sama kita nak juga pergi sahabat-sahabat kita ni hantarkan kiriman doa bersama-sama, dan kita nak kirimkan doa kita buat mereka macam mana pun perkara ini. Kejap lagi kita nak sambung bicara dalam Arafah. Kembali seketika nanti kita dengarkan. Anda boleh terus setia bersama kami menonton dekat Facebook, dengarkan di YouTube dan juga Radio IKIM. Kembali di IKIM Inspirasi Korea Islam. Negeri Sembilan 102.7. Ni Raya Haji dah dekat. Awak dah daftar korban ke? Saya tak buat tahun ni. Tahun lepas kan saya dah buat. Itu cerita tahun lepas. Ibadah korban tu digalakkan buat setiap tahun. Nanya ke? Ingatkan seumur hidup sekali aja. Yelah, setiap tahun awak boleh sambut hari lahir anak isteri. Takkan korban tak boleh buat setiap tahun? Okey. Saya buat korban tahun ni. Tapi sempat lagi ke? Apa yang tak sempat pula? Easy korban kan ada. Hubungi 1-800-885-885 atau layari easykorban.org. Daftar sekarang tau. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa Kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Kita bina masjid bukan sebab Allah perlukan kita, tetapi sebab kita perlukan Allah. Ayo kita berimpak kepada pembinaan masjid Bukit Rahman Putra Sungai Buloh Selangor yang telah tergendala selama 16 tahun akibat tidak cukup dana. Sekarang di www.masjidrahmanputra.com. InsyaAllah ganjaran pahala, rezeki berlipat kali ganda serta mahligai di syurga menanti kita kelak. Berimpaklah di www.masjidrahmanputra.com. Saya ulang, www.masjidrahmanputra.com. Buat orang-orang Sarawak, jangan lupa dengarkan Radio IKIM di 93.7 FM di Kuching, Sarawak.
IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih untuk anda. Terus setia bersama-sama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Saya Faiz juga semua bicara kita menuju untuk hari Arafah ini. Tak pun malam 9 Zulhijjah. Kita sama-sama lah perbanyakkan dari malam ni lagi. Bermulanya sebab istimewanya hari Arafah ini dah disebutkan oleh Habib tadi. Banyak amalan-amalan yang kita lakukan. Keberkatan-keberkatan dan juga keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita rebut pada hari Arafah ini. Jadi anda terus bersama-sama kami. Walaupun saat ini mungkin kita berada di lokasi-lokasi yang berbeza. Buat sahabat-sahabat kita yang berada di Bumi Arafah, mereka sangat bertuah. Itulah disebut sebagai tetamu Allah. Maka sangat istimewanya mereka ada di sana. Tapi tak bermaksud kita di tanah air ataupun di mana lokasi sekalipun waktu ini. Mungkin dalam kesempatan ini kita bekerja. Ingat, kerja kita sebagai ibadah. Kita doa di malam Arafah ini sebagai ibadah kita juga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada keberkatan kita dapat bertugas pada hari ini dan semoga dilimpahi rezeki yang diberkati, insya-Allah. Apapun kita terus sambung bicara kita mengenai Arafah bersama Habib Najmuddin Osman Al-Khairi, dan insya-Allah kita nak banyak bicara lagi. Tadi Habib dah kongsikan antara amalan-amalan, ada zikir pun yang disebutkan yang boleh kita lakukan, yang boleh kita baca, kita lafazkan. Cuma ada sahabat kita sering bertanya, selalunya bila masuk, dia setiap tahun Habib bila masuk musim Arafah ini, kita nak tahu, nak ikut yang kadang-kadang ada perbezaan waktu, ada perbezaan tarikh lagi. Jadi macam mana Habib kita nak kira perkiraan Arafah itu harinya? Betul. Itu yang memang selalu kadang-kadang tu jadi persoalan ulangan. Setiap tahun pasti akan ditanya yang sama juga. Tapi ala kulli hal, tak apalah, maknanya menunjukkan perhatian orang itu terhadap Yaumul Arafah di atas hari Arafah. Jadi berkenaan dengan hari Arafah yang mana tarikhnya adalah jatuh pada 9 Zulhijjah. Bermakna kita kena berpandukan kepada tarikh 9 Zulhijjah di tempat kita. Di tempat kita maksudnya dianya adalah bukan di waktu ketika mana orang-orang berwukuf di Arafah. Kerana ada orang yang menyangka bahawa hari Arafah yang kita sama-sama nak dapatkan fadilat tu adalah ketika mana jemaah-jemaah haji sedang wukuf di Arafah. Sedangkan hari Arafah itu adalah bergantung kepada tarikh di tempat masing-masing. Jadi kalaulah di Malaysia contohlah kata tahun ni contohnya jatuh hari Arafah di Saudi itu adalah 9 Zulhijjahnya pada hari Jumaat. Tapi tempat kita jatuh pada hari Khamis. Awal lah ada Sabtu. Kan? Tak kira lah, tapi bukan hari yang sama. Betul. Macam mana kita nak puasa hari apa kan? Pertama, kita kena puasa hari yang memang kita di tempat kita. Kita bukan berpuasa pada hari orang wukuf di kat sana. Yang keduanya, begitulah juga doa kita dan amalan kita pada tarikh di tempat kita. Bukan di waktu orang-orang jemaah haji wukuf di Arafah. Itu yang perlu untuk kita ambil perhatian lah ya. Seperti macam kita raya dan juga puasa lah ya. Kita kena tengok anak bulan tempat kita. Tak boleh kita pergi ikut tempat-tempat yang lain. Jauh nak teropong. Itu yang kita kena faham begitu. Kerana anugerah Allah itu luas. Bukan hanya kepada kita sebut kata awal tadi, tempat tertentu, masa tertentu. Tetapi sebenarnya Allah Maha mengetahui akan keadaan-keadaan, tempat-tempat dan juga masa-masanya. Allah Maha mengetahui. Kalau tidak nanti orang pun bersoal juga pasal apa? Dulu pasal apa malam Lailatul Qadar. Macam mana dekat situ malam dekat Malaysia? Susah kalau otak kita ni nak melogikkan segala sesuatu. Dan sebenarnya perkara itu sudah sampai kepada tahap kita serahkan kepada kebijaksanaan dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang kita nak kena ikut hukum yang telah ditetapkan oleh syarak. Maknanya puasa kita, amalan kita, hari Arafah kita adalah pada 9 Zulhijjah di tempat kita. Begitu. Cuma adalah para ulama yang memberi sedikit daripada panduan kepada kita. Dia kata bagus juga kalau kita ni dapat puasa pada 8 Zulhijjah. Dia ada cadangan macam tu. Iaitu hari Tarwiyah dia kata. Memanglah kalau ikutkan pada yang paling baik kalau kita dapat puasa dari 1 hingga 9. Sebab hari yang awal ni 1 hingga 9 ni hari yang afdal di sisi Allah kan untuk beramal. Tapi kalau tidak tu dia kata puasalah 8. Dia kata supaya manalah tahu, dia kata ada sedikit kesilapan.
juga kan, kesilapan. Jadi kalau kita puasa 8 Zulhijjah tu, kemungkinan waktu tu 9 Zulhijjah, manalah tahu dapatlah kita ni bertepatan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Ini kadang-kadang ikhtiar ataupun kita panggil ikhtiaran daripada para ulama. Sedikitlah tambahan kepada kita. Baik, kalau kita cerita pasal orang-orang yang berada di Arafah ni, untunglah mereka tu, subhanallah, tabarakallah kan. Sebab apa? Mereka berada di tempat yang terbaik di saat ketika Allah SWT memberikan satu pandangan khusus kepada mereka. Baik, kalau kita kata Allah ni sentiasa memandang kita, semua perkara ini di bawah pandangan Allah dan pengawasan Allah. Tapi ada momen, ada saat, ada tempat yang ada kalanya Allah berikan pandangan khusus. Makna pandangan khusus ini pandangan tambahan ekstra di pemerhatian rahmat yang cukup besar. Maka salah satu daripadanya adalah pada hari Arafah, di padang Arafah itu. Ketika manusia yang disebutkan Duyufur Rahman, tetamu Ar-Rahman ni sedang wukuf di situ. Masya Allah, tabarakallah. Maka sebab itulah kalau kita kata, jangan kata orang yang tak dapat pergi kadang-kadang tu sedih. Bagus, sedih betul. Sedih itu bukan sebab tu sedih tanpa iman. Kerana semua orang berharapkan dapat untuk melakukan daripada kewajipan, dapat melakukan ibadah. Tapi ada kalanya kita belum lagi dipilih. Tapi tak apalah. Yang penting kita ada niat kesungguhan tu. InsyaAllah mudah-mudahan Allah SWT akan berikan ganjaran dan Allah mudahkan urusan dan dapat untuk kita dapat pergi. Tapi ialah kalau yang dah dipilih ni, subhanallah, tabarakallah, maka rezeki mereka untuk berada di situ. Bukan hanya kata, saya kata tadi, orang kadang-kadang perah tu, bahkan yang paling perah hari itu, Faiz, adalah iblis dan syaitan. Jadi paling hati-hati betul daripada hari Arafah tu. Ketika dia tengok Allah Subhanahu Wa Taala berikan pandangan rahmat dia, dan Allah Subhanahu Wa Taala bukakan pintu daripada kabul doa permintaan, dicurahkan daripada limpahan keampunan, dan paling banyak Allah lepaskan daripada api neraka. Sampai dalam riwayat disebutkan, iblis ambil tangan letak kat atas kepala dia, menunjukkan betapa dia kecewa betul pada hari Arafah itu, dengan kurnia Allah yang begitu besar kepada orang yang sedang wukuf di Arafah khususnya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi apabila kita bicara tentang kabulnya doa orang yang berada di Arafah, sebab pada waktu itu ketika Allah banggul-banggulkan di kalangan para malaikat, Allah mengatakan, ma arada haula, apa yang diingini oleh mereka itu. Maknanya apa saja yang mereka doa minta, aku akan kabulkan. Itu maksud dari pertanyaan itu. Jadi oleh kerana itu menjadi satu kebiasaan, kan, orang-orang yang wukuf ni dia pun berdoa lah. Tapi di samping itu adalah kan orang-orang yang tak berkesempatan kirim doa. Okey, ini yang jadi kadang-kadang orang tanya, boleh ke kita kirimkan doa ni kepada orang ni kan? Sedangkan kita ni boleh berdoa di mana saja. Betul? Jawapannya betul lah, kita boleh berdoa di mana saja. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu sentiasa mendengar doa hamba-Nya. Betul? Tapi boleh tak kalau kita nak kirim doa kepada orang lain? Jawapannya adalah boleh. Kerana satu, yang pertama sekali, dia adalah merupakan amalan orang-orang yang mulia. Di antaranya insan yang termulia, Nabi kita Muhammad SAW. Satu hari ketika Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, dia nak pergi umrah, dia minta izin Nabi SAW dan dia beritahu Nabi. Maka Nabi SAW berikan pesanan, bertakwalah kamu kepada Allah, Nabi doakan sejahtera selamat. Kemudian Nabi kata, la tansana ya ukhayya min du'aika, jangan kau lupa wahai saudara yang kukasihi, untuk mendoakan engkau, masukkan aku dalam doamu. Maksudnya Nabi pun minta didoakan oleh Sayyidina Umar Khattab, sehingga Sayyidina Umar kata, tidak ada sesuatu yang lebih aku gembira daripada permintaan baginda Rasulullah SAW itu. Nabi pun minta didoakan. Jadi menunjukkan betapa itu adalah merupakan daripada amalan yang baik, yang mana ketika seorang itu nak keluar musafir secara umum, itu pun dianjurkan untuk kita orang yang mungkin mendoakan dan minta didoakan. Kerana orang musafir doa mustajab. Apatah lagi kalau dia musafir nak pergi ke tempat yang mustajab doa seperti tanah haram. Dan apatah lagi kalau ibadah haji dah pergi ke Arafah. Masya Allah, tabarakallah. Yang ini jelas. Maka tak salah kalau ada orang yang berhajat, saya nak kirimkan doa agar kalau boleh tuan doa
wukuf di Arafah ni, banyaklah juga ada kalanya mereka ni dia kata kat saya lah, Habib, kalau boleh kita pada hari Arafah tu kita janganlah panjang-panjang sangat zikir dia. Sebab saya selalu ajak orang zikir. Sebab hari itu memang hari yang dianjurkan juga kita banyak zikir. Walaupun zikir yang saya sebutkan tadi tu yang diwaris dalam hadis, tapi sebenarnya secara umumnya Nabi suruh kita banyak berzikir. Bahkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ketika kami wukuf bersama Nabi, ada sahabat bertakbir, ada sahabat bertahlil. Maknanya bukan spesifik zikir pun. Walaupun Nabi kata yang afdal yang tadi, tapi boleh berzikir dengan berbagai zikir. Sebab tu hari ini ada amalan-amalan para ulama kita yang menganjurkan kita baca qul huwallahu ahad, ya, 100,000 kali atau 100 kali, baca istighfar 100 kali atau 1000 kali, baca daripada la ilaha illallah. Jadi itu tak salah, sebab memang anjuran untuk banyak berzikir dekat bumi Arafah itu. Jadi kita pun nak ajaklah juga berzikir, bukan sebab apa, supaya kita isi waktu kan. Sebab kita tahu waktu Arafah ni nampak dia singkat tapi panjang. Betul. Apatah lagi musim panas ni juga Pak. Yang ni panjang weh. Betul. Jadi adalah yang komplain, dia kata, Habib kalau boleh janganlah banyak-banyak. Kenapa? Sebab doa saya banyak. Okeylah, saya kata. Tapi saya pun tetap juga ajak zikir. Tapi apabila dah selesai, kata silakan tuan-tuan dan puan pergilah untuk mana berdoa. Mereka keluar kemah, pergi cari tempat lapang kan. Waktu asar kan Faiz, banyak dah yang dah terbaring dah, lepak-lepak dah. Sebab dah lama sangat tadi. Dah habis doa. La ilaha illallah. Kata banyak sangat. Tapi subhanallah. Apa maksudnya Faiz? Maksudnya kurnia Allah tu lebih besar daripada apa yang kita minta. Allah. Kita rasa kita ni banyak sangat dah minta. Tapi subhanallah, Allah punya pembukaan untuk kita minta ni tak, kita dah habis pun masih ada lagi. Allah la ilaha illallah. Jadi apa salahnya kalau kita ni ala orang kirim doa, kita ambil dan kita bacakan. Sebab kan kita faham kan, kalau kita doakan orang, maka kita pun akan dapat bahagian kebaikan doa. Kenapa tidak? Kadang-kadang yang menarik, saya pun dulu kan Pak Rizal selalu suka juga orang bagi doa, bukan apa. Saya suka sebab saya ni kadang-kadang apabila baca doa, tengok doa dia subhanallah luar biasa, yang kadang-kadang kita sendiri tak terfikir nak minta doa tu. Ya Allah. Bayangkan, jadi bonus kat kita yang mendoakan kepada orang yang minta doa tu. Jadi jangan rasa apa susah hati kalau ataupun macam kalau rasa terbeban ke tak. Sebenarnya kita akan ada masa yang banyak untuk kita berdoa, dan kalau ada orang kirimkan memenuhi hajat orang saya rasa. Cuma satulah peringatan sikit ya Pak Ita. Orang yang minta untuk orang doakan ni, yang jadi majlis isu yang sikit yang saya nak tegur ni, janganlah kita ni kirim orang doa ke doa untuk kita kat rumah relax je, tak doa pun kan. Sebab tu suruh orang tahajud malam-malam bangun untuk nak doakan kita duduk terbungkang kat rumah. Kita bangun pun. Sebab esok nak sambut Eid, takut sibuk dengan persiapan lagi, tak sempat nak doa. Jadi maksud dia, janganlah kita ni take for granted. Betul. Kita pergi suruh orang doa, tapi kita sendiri yang punya hajat tak nak doa. Kita suruh orang masa ketika itu beramal untuk kita dapatkan daripada doa, kita tak nak beramal, kita tak buat taat, kita tak buat kewajipan kita. Allah, itu yang ini yang jadi isu dia. Tapi kalau kita pun berdoa, kita pun buat amal, cuma kita harap ada orang soleh lagi ke, ada tempat yang baik ke, kita kirimkan. Itu maknanya kita dah berusaha lah. Kita kata meraih dari kesempatan yang kita nak dapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita berdoa juga kepada orang yang sedang wukuf, mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan dia, dan Allah berikan daripada kesejahteraan, keselamatan, dan Allah berikan kepada mereka itu daripada kedudukan yang mulia sebagaimana dijanjikan, dan mendapatkan haji yang mabrur. Itu kita doa. Dan orang yang tidak dapat, belum lagi dapat untuk bersama-sama menunaikan haji, mudah-mudahan doa-doa mereka kepada jemaah haji pun, kita doakan jemaah haji selalu, kita doakan mereka selamat kan, pun insya-Allah mudah-mudahan kita dapat ganjaran yang sama sekali. Yang itu kita harapkan insya-Allah. Saya amin. Jazakallah khair Habib untuk perkongsian kita atas kesempatan yang ada untuk kita bicarakan tentang hari Arafah ini, langit Arafah ini. Semoga kita dapat rebut peluang bersama-sama untuk beramal, beribadah sebanyaknya di muka bumi Allah ini luas, tak ada seinci pun yang tidak dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mohonlah, mintalah, semoga kita mendapat naungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Habib, sedikit kesempatan sebelum kita berakhir, saya nak minta mungkin untuk di hujung nanti nak
Habib memimpin sedikit doa untuk kita dan masuk hari Arafah juga ni, malam Arafah ini. Dan sebelum itu kita minta Habib untuk khulafah bicara kita dalam Arafah ini, bagaimana kita untuk mendapat menjadi hamba yang penuh taat, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan buat apa juga peluang yang ada ini. Habib. Okay, terima kasih kepada DJ Faiz, para pendengar yang dirahmati oleh Allah. Ambillah peluang hadiah yang Allah tawarkan. Kerana hadiah dari Allah SWT itu adalah sangat lumayan dan sangat istimewa. Oleh kerana itu, apabila kita sahut dan sambut dari hadiah dari Allah, bermakna itu adalah sahutan iman kita. Dan iman ini dah yang melayakkan kita mendapatkan rahmat. Dan dengan rahmat itu kita akan mudah-mudahan dimasukkan ke dalam syurga. Maka hari Arafah merupakan kesempatan yang Allah berikan saban tahun kepada kita. Saya yakin antara pendengar kita yang telah bertemu dengan hari Arafah ini berkali-kali dah. Tapi berilah kesungguhan itu. Ambillah, kerana mungkin sebelum ni kita dah banyak kadang-kadang lepaskan peluang, macam Allah minta maaf. Tapi kali ni kita Allah pilih dah, dapat kita dengar, kita tahu dah manfaat dia, kita tahu dah dia punya Allah pilih untuk dapat ilmu kita. Maka gunakan kesempatan tu semaksimum mungkin. Berpuasalah pada hari Arafah bagi yang tidak wukuf. Kemudian lakukan amal-amal soleh di dalamnya. Kesempatan untuk kita berzikir, kesempatan untuk kita baca Quran, kesempatan untuk bersedekah, kesempatan untuk kita bertakbir. Saya lupa nak bagi tahu, sebenarnya kita ni disunahkan bermula takbir raya tu daripada selepas subuh 9 Zulhijjah tu pada hari Arafah. Jadi dah kita disunatkan untuk bertakbir dah. Jadi setiap waktu solat daripada 9 Zulhijjah tu kita dah boleh bertakbir sampai 13 asal 13 Zulhijjah tu ya. Dan jadi itu kepeluang yang kita ambillah sungguh-sungguh, dan juga saling mendoakanlah di antara sama lain. Kan? Iaitu orang yang tak pergi haji, doakan orang yang sedang menunaikan haji, dan kita juga mohon kepada orang-orang yang sedang wukuf di Arafah, di tempat yang mustajab, jangan lupakan kami kaum muslimin yang berada di mana saja, khususnya mereka yang sedang diuji oleh Allah dengan kesusahan, dengan ujian, dengan apa kita panggil bala, kan? Kalau kita sebut Afghanistan dengan gempa bumi, kalau kita sebutkan peperangan yang berlaku, dan juga kebuluran, mudah-mudahan insya-Allah Allah angkat segala bala dan juga wabak yang kita tahu sebelum ini, dan Allah lindungi. Itu adalah harapan kita bersama insya-Allah. Habib, sedikit kita nak minta Habib untuk pimpin doa untuk kita bersama di malam Arafah ini. Semoga Allah pelihara iman kita, pelihara kita sentiasa dalam kebaikan, dipermudahkan urusan kita, Habib, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا الله يا الرحمن الرحيم. Ya Allah, pada malam yang barakah ini, ya Allah, ketika pintu langit Engkau buka, ya Allah, terimalah permintaan dan hajat-hajat hamba-Mu, ya Allah. Pandanglah kami semua hamba-hamba-Mu, ya Allah. Walaupun banyak kesalahan dan dosa kami, ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu, ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan maghfirah keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hati-hati kami adalah hati yang sentiasa Kau sinari dengan sinar hidayah-Mu, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kalau sekiranya Engkau hanya menerima doa-doa orang-orang yang taat, orang-orang yang melakukan amal saleh, orang-orang yang sentiasa mendekatkan diri kepada-Mu, ya Allah, apalah nasib hamba-hamba-Mu yang lupa dan lalai, hamba-hamba-Mu yang mungkin sebelum ini jauh daripada-Mu, ya Allah. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan bagi semua hamba-hamba-Mu. Maka ya Allah, di saat yang mulia ini, terimalah daripada doa-doa kami, kabulkan permintaan kami, maaf dan ampunkan dosa-dosa kami, dan ya Allah, berikanlah ya Allah kebahagiaan kepada kami di dunia dan juga di akhirat. Ya Allah, berikanlah kesejahteraan, keselamatan kepada jamaah-jamaah haji tetamu-Mu, ya Allah, di dunia Arafah. Berikanlah kepada mereka daripada haji yang mabrur, ya Allah, sa'yan mashkur, dzamban maghfur, wa tijaratan lan tabur, ya Rabbal Alamin. Dan
jadikanlah mereka selamat kembali ke negara mereka dan ke pangkuan keluarga mereka dalam keadaan selamat, membawa keuntungan dan dikabulkan amalan-amalan mereka ya Rabbal Alamin. Dan jadikanlah mereka orang-orang yang belum dipilih untuk menunaikan haji, kau pilih ya Allah akan datang, dan berikanlah kepada kami sihat wal afiyah zahirah batinah ya Rabbal Alamin. Dan ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami daripada kurniamu sebagaimana yang kau kurniakan di kalangan hamba-hambamu yang saleh ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair Habib untuk perkongsian kita kali ini, juga untuk pimpinan doa. Semoga Allah pelihara kita sentiasa dengan kebaikan, dipermudahkan setiap urusan kita insya-Allah. Semoga direzekikan untuk kita beribadah, beramal sebanyaknya di hari yang penuh dengan keberkatan ini insya-Allah. Habib, ada kesempatan kita jumpa, kita doakan juga semoga Habib diberikan kesihatan yang baik, berdapat bersama-sama dengan kita banyak lagi perkongsian ilmu yang nak kita dengarkan Habib. Insya-Allah ada waktu kita jumpa lagi Habib, bersiaran kita nanti insya-Allah. InsyaAllah. Jumpa lagi Habib. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda terus ikuti siaran kami, dengarkan IKIM Inspirasi Inforia Islami untuk langit Arafah di IKIM. Sentiasa bersama berkongsi info terkini, beraya pastinya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.
Itulah. Saya pun rindu juga. Tapi nak buat macam mana? Tak ada rezeki. Apa kata kita berdua bagi makan tahun ni dengan Akikah Center? Ha? Akikah apa? Akikah Center. Sembelihan di Mekah. Dapat video umum suasana sembelihan. Dan ada pijit ukiran kayu lagi. Harga pun RM499 je saya ambil. Wah, macam mana nak datang? Abang buka je akikahcenter.com. Akikah apa tadi? akikahcenter.com. Ayo bersama-sama dalam infak pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak. Percayalah, sesungguhnya tidak akan berkurang harta dengan melakukan sedekah. Anda terus boleh berinfak melalui laman sesawang masjidsunaipusu.com atau ke akaun Bank Islam 1411-000520. Jom infak. Orang kurang upaya adalah mereka yang mempunyai kekurangan jangka panjang. Terdapat 7 kategori OKU, iaitu fizikal, penglihatan, pendengaran, pertuturan, mental, pembelajaran dan perbankan. Permohonan pendaftaran OKU boleh dibuat secara fizikal atau dalam talian. Mudah je kan? Terdapat 32 kemudahan dan keistimewaan bagi OKU berdaftar dari pelbagai agensi. Antaranya, pengecualian bayaran pasport, pelepasan cukai pendapatan, keutamaan semasa pemberian vaksin COVID-19, kaunter kas OKU dan sebagainya. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang oku.jkm.gov.my. Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia telah berevolusi dalam memperkenalkan jenamanya kepada pendengar. Bermula dengan IKIM.FM, pilihan utama semenjak dari penubuhannya. Kepada IKIM FM, pilihan utama anda setelah 6 tahun bersiaran. Seiring dengan kemajuan teknologi dan pendigitalan radio, Institut Kefahaman Islam Malaysia sekali lagi memberikan nafas baru kepada jenama radionya dengan memperkenalkan Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami pada 18 Februari 2019. Para pendengar yang masih setia Kini, Radio IKIM bukan sekadar boleh didengari menerusi saluran frekuensi, bahkan lebih meluas ke serata dunia menerusi aplikasi radio dalam talian. Dengarkan IKIM di mana jua. Selamat ulang tahun Radio IKIM yang ke-21. IKIM Inspirasi Inforia Islami.
jangan kau ingat kesorangan mendengarkan cahaya kebenaran. Tiada suara akan terbuka, tiada kuasa akan menghalang. Bersama kau takkan janji, samping kau bersama sejati, memeras segala keringatku hingga ku capai saat terlulus dalam perjuangan. Tiada apapun seragam iraku melindungi, tak wujud dalam kamus hidup. Terus ku menyusuri perjalanan, ku sebarkan rasa kasih dan sayang, suatu pengharapan, sebarkan cinta luhur yang ku impikan. Jangan kau ingat kesorangan, mendengarkan cahaya kebenaran. Tiada suara terdengar, tiada kuasa untuk menghalang. Berdiri bersama kau takkan janji, di samping teman sahabat sejati, memarah segala keringatku hingga ku capai saat terlulus dalam perjuangan. Tubuhku tersungkur layu, tekad tegak luntur, tujuan maju hingga jasadku terkubur. Jangan kau ingat kesorangan, mendengarkan cahaya kebenaran. Tiada suara akan terbuka, tiada kuasa akan menghalang. Bersama kau takkan janji, di samping teman sahabat sejati, memarah segala keringatku hingga ku capai saat terlulus. Tiada suara akan terbuka, tiada samping teman sahabat sejati, memarah segala keringatku hingga ku capai saat terlulus dalam perjuangan. Dalam perjuangan. Inspirasi, euforia, Islami, semuanya dimiliki. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah